Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Noshawani Fitria binti Daniel Liting. Hari ini kami akan membincangkan berkenaan topik sistem kewangan Islam memberi impak kepada ekonomi di Malaysia. Seperti yang kita tahu, agama Islam merupakan agama yang syumul yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia yang hanya tidak terhad kepada akidah, ibadah dan juga akhlak, namun juga merangkumi aspek muamalat. Justru umat Islam diseru supaya maju dari semua aspek kehidupan manusia, termasuklah kemajuan dan pembangunan dalam bidang ekonomi maupun kewangan. Seperti yang kita tahu, pembangunan ekonomi Islam telah dipugarkan oleh sistem kewangan Islam itu sendiri. Sebagai contoh, sistem kewangan Islam telah menyumbang kepada masyarakat pelabur, pengguna maupun pengusaha yang boleh kita simpulkan secara kasar bahawa industri ini telah mewujudkan satu sistem kewangan baharu yang membantu umat Islam untuk mengelak daripada terbabit daripada unsur-unsur riba yang merupakan tunjang kepada sistem kewangan konvensional. Oleh yang demikian, kumpulan kami telah membuat satu kajian yang memfokuskan mengenai sistem kewangan Islam, iaitu perbankan Islam, wakaf, baitul zakat dan halal. Pertama ialah ekonomi kewangan Islam perbankan di Malaysia. Islam memberi sedikit sebanyak impak kepada sistem kewangan Islam dan juga perbankan di Malaysia, di mana terdapat dua jenis sistem perbankan yang dijalankan oleh kerajaan di Malaysia, iaitu sistem perbankan Islam dan juga sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan di Malaysia, di mana terdapat dua, iaitu sistem perbankan Islam dan juga sistem perbankan konvensional. Jadi maksud sistem perbankan Islam ialah sistem yang di mana prinsip dan amalannya dijalankan berlandaskan hukum Islam atau dalam bahasa Arab dipanggil hukum syariah, di mana segala urusan ataupun urus niaga yang dijalankan oleh perbankan Islam haruslah mengikut hukum Islam atau sekurang-kurangnya tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala perbankan konvensional ialah sistem perbankan yang diciptakan oleh manusia di atas dasar pemikiran manusia, yang mana kita tahu pemikiran manusia ni terbatas dan tiada unsur akidah serta syariah dalam urus perniagaan perbankan konvensional. Seterusnya, perbezaan antara perbankan Islam dan juga perbankan konvensional. Perbankan Islam pertama ialah tiada unsur-unsur faedah atau bunga. Islam melarang umatnya daripada menerima dan memberi riba. Yang kedua ialah sumber rujukan, iaitu perbankan Islam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama dalam urusan perniagaan mereka. Seterusnya, menitik beratkan keadilan dan berkongsi manfaat. Perbankan Islam sangat menitik beratkan kedua-duanya, di mana keadilan bermaksud meletakkan sesuatu di tempatnya yang betul. Dan juga berkongsi manfaat ni maksudnya perbankan Islam akan memastikan yang keadilan ni secara menyeluruh kepada individu yang terlibat dalam urus niaga tersebut. Yang terakhir ialah urus niaga benar-benar mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Seterusnya, perbankan konvensional, iaitu terdapat unsur riba atau faedah dalam urus niaga yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Seterusnya, sumber rujukan yang digunakan oleh perbankan konvensional ialah atas dasar dan juga pengalaman manusia sebagai sumber rujukan utama yang digunakan oleh perbankan konvensional. Seterusnya, keadilan dalam perbankan konvensional agak sukar untuk ditonjolkan kerana amalan urus niaga yang dijalankan oleh perbankan konvensional terkeluar daripada landasan hukum Islam, di mana perbankan konvensional tak ikut hukum Islam ataupun hukum syariah dalam urus niaga mereka.
Yang terakhir ialah sistem yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional adalah atas dasar untuk mengaut keuntungan. Contohnya memberi pinjaman, seterusnya akan ada penambahan ataupun kenaikan bayaran kepada pinjaman tersebut. Yang terakhir ialah sumbangan kewangan Islam dan juga perbankan Islam kepada ekonomi Malaysia. Sumbangan terbesar yang diberikan ialah dengan memperkenalkan alternatif lain kepada sistem riba. Iaitu kita tahu sistem riba ni menjadi tulang belakang kepada sistem perbankan konvensional, di mana mereka merubah urus niaga tersebut kepada jual beli atau rakan kongsi. Yang kedua ialah kemudahan yang disediakan oleh perbankan Islam membantu dalam merancangkan pelbagai sektor ekonomi. Sebagai contoh sektor ekonomi ialah sektor peruncitan, sektor perkhidmatan dan juga sektor keusahawanan. Yang terakhir ialah kewangan Islam menyediakan pelbagai produk pembiayaan bagi sektor perdagangan antarabangsa Islam dan juga perbankan Islam di Malaysia. Antara contoh produk ataupun produk pembiayaan yang diberikan ialah surat kredit I, resit amanah I iaitu TRI ataupun pembiayaan modal kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Muhammad Zikri bin Syahril pada hari ini akan membentangkan tajuk yang telah diberikan oleh kami. Tajuk yang berkenaan adalah impak wakaf dalam ekonomi Islam. Maksud wakaf terlebih dahulu adalah wakaf adalah satu ibadah, yakni menyerahkan harta yang kita miliki untuk kegunaan umat Islam dengan niat sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan satu amal soleh yang mana pahalanya akan diberikan secara berterusan oleh Allah kepada pewakaf selagi mana harta atau ain yang dia wakafkan itu kekal dan dimanfaatkan oleh orang lain. Impak dalam ekonomi Islam. Wakaf meliputi aspek pengembangan ilmu dan pendidikan, kegiatan sosial, politik dan juga ketenteraan. Menurut Gauntlet, terdapat 3 nilai asas dalam pembangunan ekonomi iaitu keperluan asas, harga diri dan juga kebebasan. Keperluan asas yang diperlukan adalah merangkumi makanan, tempat tinggal, kesihatan dan juga perlindungan. Dan sekiranya keperluan asas ini tidak dapat dipenuhi, maka akan berlaku kemiskinan di kalangan rakyat. Wakaf dalam penyediaan pendidikan. Pendidikan adalah penting bagi pembangunan sumber manusia. Malah ahli ekonomi telah membuktikan bahawa pendidikan adalah faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pendidikan penting untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat dan seterusnya mempengaruhi proses pembangunan negara. Dapat membantu seseorang dalam meraih pekerjaan yang lebih baik dan juga dapat mendatangkan faedah, keuntungan dan lumayan kepada mereka. Institusi wakaf pendidikan di Malaysia bermula dengan institusi pengajian pondok, diikuti sistem pengajian madrasah atau sekolah aliran Arab. Wakaf dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Wakaf berperanan juga menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan pusat dan premis perniagaan seterusnya menambah potensi untuk melakukan aktiviti ekonomi dalam kalangan masyarakat. Seperti contoh kita dapat adalah contohnya di Selangor iaitu premis wakaf 5 unit telah dibeli di Bandar Bukit Puchong dan seterusnya digunakan untuk melakukan aktiviti perniagaan. Seterusnya adalah berkaitan dengan wakaf dalam memajukan sektor pertanian. Kerajaan negeri Johor telah mewakafkan tanah seluas 3,900 ekar di Mesing. Ladang wakaf ini dibangunkan menggunakan dana dan juga usaha sama antara kerajaan negeri, Majlis Agama Islam Negeri dan juga Pertubuhan Peladang Negeri Johor mengusahakan ladang tersebut dengan tanaman sawit dan dijagakan akan memperoleh hasil. Di Terengganu pula, saham wakaf yang dibuat adalah dalam bentuk pewakafan pokok dan ladang kelapa sawit. Pewakaf membeli tanah dan pokok kelapa sawit dan kemudiannya mewakafkan pokok dan tanah tersebut untuk digunakan hasilnya kepada anak-anak yatim. Lebihan dana akan digunakan untuk pembelajaran anak-anak yatim, pengurusan perkaya dan pengurusan ladang kelapa sawit tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Aiman bin Osata. So saya akan menerangkan impak zakat kepada ekonomi Islam, ekonomi Malaysia. Zakat merupakan salah satu daripada sumber ekonomi utama bagi negara Islam.
Pengurusan zakat secara efisien dan sistematik mampu melonjakkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan Islam. Di Malaysia, pentadbiran pengurusan zakat dikelola oleh Majlis Agama Islam di setiap negeri. Zakat ni merupakan antara instrumen utama yang memainkan peranan penting dalam mengukuhkan kedudukan ekonomi umat Islam serta menjamin keadilan dan kestabilan sosial menerusi pengurangan jurang pendapatan dalam kalangan masyarakat. Menerusi kewajipan berzakat, Islam telah mewujudkan sifat prihatin dan bertanggungjawab dalam setiap diri Muslim supaya mereka mengambil peduli mengenai golongan yang memerlukan yang lain. Zakat dilihat sebagai antara mekanisme utama pemangkin ketamadunan ummah yang berkesan serta sesuai dengan peredaran dan perkembangan dunia semasa. Perkembangan untuk pembangunan ekonomi pula. Dana zakat boleh dimanfaatkan bagi program pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan taraf ekonomi golongan asnaf melalui penyediaan peluang-peluang pekerjaan ataupun perniagaan dan keusahawanan. Dengan membantu golongan ini secara langsung dalam bidang-bidang tersebut, zakat memainkan peranan sebagai instrumen agihan ekonomi yang seimbang bagi mengurangkan kadar kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kualiti kehidupan. Dalam hal ini, zakat berperanan dalam mengawal perkembangan pendapatan setiap individu agar tunduk di bawah kecukupan diri kesemua manusia. Kesan pembangunan sosial. Pengagihan zakat bertujuan membangunkan kualiti sosial dengan memenuhi keperluan asasi golongan asnaf seperti perlindungan, bantuan sara hidup dan penjagaan kesihatan. Kewujudan golongan yang tidak berkemampuan dalam sesebuah negara merupakan satu lumrah yang tidak dapat dielakkan. Berdasarkan pendekatan ini, Islam telah mewajibkan agihan zakat sebagai mekanisme pengagihan harta daripada golongan kaya untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan ataupun fakir miskin. Pensyariatan zakat dalam Islam bertujuan menyuburkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia serta membela golongan yang diuji dengan kemiskinan dan kesusahan. Oleh itu, usaha ini memerlukan kepada perancangan yang rapi dalam menerusi pengembelengan tenaga kerja dan strategi yang tersusun melalui badan yang berorganisasi yang kukuh dan ampuh. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada rakan-rakan, saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan CTU 553G. Saya Ezra Natasha binti Ramli dan hari ini saya akan membentangkan tentang peranan dan impak Baitumal dalam ekonomi Islam. Okey. Jadi sebelum kita teruskan dengan impak dan peranan Baitumal, mari saya menerangkan sedikit tentang definisi Baitumal. Baitumal merupakan satu istilah bahasa Arab yang bermaksud rumah harta. Dalam istilah moden, ia dikenali sebagai perbendaharaan negara. Baitumal merupakan sebuah institusi kewangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan segala harta umum atau tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti wang emas atau perak. Ringkasnya, ia juga berperanan sebagai pusat pelaburan harta umat Islam. Sekaligus, ia juga berfungsi untuk menubuhkan bank Islam yang aktif dan secara tidak langsung memperniagakan harta umat Islam secara terkumpul. Mari kita teruskan dengan sejarah Baitumal. Institusi Baitumal ini secara rasminya telah wujud pada zaman pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab. Pada zaman ini, kerajaan Islam banyak melakukan penaklukan dan menyebabkan wilayah Islam berkembang dengan pesat. Hasil daripada perluasan ini, harta benda yang terkumpul menjadi amat banyak dan tidak dapat diagihkan secara serta-merta. Khalifah Umar menerima cadangan yang dikemukakan oleh Khalid bin Al-Walid untuk menubuhkan satu perbendaharaan negara yang berasaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad para sahabat, iaitu Baitumal. Seterusnya, sejarah penubuhan Baitumal. Institusi kewangan Islam dalam bentuk Baitumal secara tidak rasminya telah wujud sejak dari zaman Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq lagi. Tetapi Baitumal dalam erti kata yang sebenar belum lagi wujud kerana pendapatan negara yang masih belum berkembang dengan pesat pada ketika itu. Pada zaman Bani Abbasiyah pula, pusat pemerintahan Islam telah berpindah ke Baghdad, iaitu sebuah kawasan yang paling strategik dan juga merupakan yang terpenting bagi urusan perdagangan antara timur dan barat. Kesan daripada perpindahan ini, pendapatan institusi Baitumal telah berkembang berlipat kali ganda. Perebutan kuasa politik antara Al-Ma'mun dengan Al-Amin adalah titik permulaan kepada kemerosotan institusi Baitumal.
Kita teruskan lagi dengan peranan Baitul Mal. Okey, yang pertama sekali, peranan Baitul Mal ialah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan serta kedaifan dalam kalangan golongan Islam. Kedua, membina infrastruktur dan pelaburan dalam aktiviti sosial, perdagangan dan perindustrian. Ketiga, menyediakan keperluan-keperluan asas bukan sahaja untuk tujuan pembangunan negara, bahkan ia merupakan tanggungjawab dari sudut kebajikan. Keempat, sumber-sumber dari Baitul Mal juga digunakan untuk membayar gaji pegawai kerajaan dan golongan tentera yang berkhidmat secara tetap ataupun sukarela. Dan terakhir, dapat mempertingkatkan pendapatan umat Islam melalui pinjaman subsidi dan mengeluarkan beasiswa untuk keperluan pelajar Islam. Okey, kita teruskan lagi dengan impak Baitul Mal dalam ekonomi umat Islam. Mengikut sumber rujukan daripada berita harian yang bertajuk Mentransformasi Baitul Mal Mantapkan Ekonomi Ummah oleh Anansi Muhammad, mengatakan terdapat banyak impak positif Baitul Mal dalam ekonomi umat Islam. Antaranya ialah dapat mengurangkan jurang kemiskinan dalam masyarakat umat Islam. Kedua, dapat mengagihkan harta umat Islam dengan adil dan saksama mengikut hukum syariah. Dan terakhir, menguatkan institusi perbankan umat Islam. Jadi, kesimpulannya, Baitul Mal adalah pusat perbendaharaan negara Islam yang tunggal. Sebagai negara yang membangun, kita perlu tahu apa yang berkaitan Baitul Mal yang dikenakan kepada masyarakat. Di samping itu, Baitul Mal juga banyak manfaat dan faedahnya jika kita membuat pembayaran kepada Baitul Mal. Umat Islam seharusnya tahu apa yang Baitul Mal adalah institusi yang amat kukuh pada zaman Rasulullah SAW. Jika boleh pada zaman moden dengan teknologi yang membangun, kita perlulah mempertengahkan apa yang Baitul Mal buat dan bersama-sama mempertahankan apa yang Baitul Mal buat dan bersama-sama membantu Baitul Mal naik ke peringkat antarabangsa. Sebagai umat Islam, kita perlulah membayar apa yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Islam tidak membebankan umatnya, tetapi untuk menyenangkan umatnya. Sekian daripada saya, Ezra Natasha binti Ramli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana binti Hadini, dan saya akan kupaskan isu halal dan haram dari aspek kewangan dan ekonomi Islam. Mari kita lihat apa definisi halal dan haram. Perkataan halal adalah daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan dan dibolehkan, manakala bagi perkataan haram pula adalah sesuatu perkara yang dilarang dan berdosa sekiranya kita lakukannya dan mendapat pahala sekiranya kita tinggalkannya. Sebagai contoh ialah sihir, zina, memfitnah, makan harta anak yatim, mencuri atau meminum sesuatu yang memabukkan. Perbuatan haram boleh membawa seseorang itu ke neraka. Dalam Islam, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak menentukan sama ada ianya halal atau haram. Manakala kalau sesuatu yang tidak dinyatakan status halal dan haram oleh Subhanahu Wa Taala, maka ianya akan menjadi halal jika perkara tersebut membawa manfaat, dan jika sebaliknya ia akan jatuh haram. Dan niat yang baik tidak dapat menghalalkan cara. Contohnya sebagai minum rasuah kerana mahu menolong orang lain, itu sebenarnya haram. Isu halal, maksudnya logo halal, menjadi keutamaan syarikat dan industri dalam mengeluarkan sesuatu produk demi untuk memastikan produk yang dikeluarkan dapat diterima oleh masyarakat. Halal telah menjadi satu fenomena dalam perniagaan di mana ia dapat mempengaruhi sesuatu produk perniagaan mendapat pasaran yang meluas, khususnya di kalangan pengguna Islam. Sehubungan dengan itu, banyak syarikat dan industri perniagaan berusaha untuk mendapatkan persijilan halal bagi mengeluarkan produk mereka. Hampir seluruh negara mempunyai produk halal, dan setiap negara berbeza logo halal. Untuk industri halal bukan sahaja tertumpu pada produk makanan dan barang gunaan, tapi telah meliputi sistem ekonomi kita, iaitu kewangan dan perbankan Islam. Seperti Saudari Anis telah menjelaskan lebih lanjut tentang sistem kewangan dalam Islam ini. Bagi haram pula, dalam segi kewangan, ia terdapat banyak jenis. Salah satunya ialah riba. Riba bermaksud
tambahan atau kenaikan nilai ke atas sesuatu pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman. Maksudnya dalam pertukaran sesetengah barang tu, dalam aturan ia tidak boleh ada perbezaan nilai. Contohnya kita ada RM500, lepas tu nak tukar dengan harga yang RM600, itu adalah riba. Dalam kita melariskan produk atau barang niaga, seterusnya dalam kita ingin melariskan produk atau barangan niaga, kita haruslah bersifat jujur. Kerana kalau kita tipu atau bersumpah untuk melariskan barangan tersebut ialah haram. Next is seterusnya ialah rasuah juga tidak boleh dalam Islam. Setengah orang beranggapan rasuah ni sebagai hadiah ataupun benda wajib dalam niaga. Kalau nak dapatkan sesuatu tu kita kena rasuah dulu. Itunya sebenarnya tidak boleh. Tapi banyak lagi, contohnya macam monopoli. Jenisnya macam jenis dalam haram adalah monopoli barangan. Maksudnya contohnya dalam satu negara tu dia seorang je ada produk tu. Maksudnya orang lain tak boleh nak producekan benda tu. Contohnya macam tenaga nasional berhad. Ataupun kita membeli barangan dicuri, itu pun haram juga. Atau kita menjual najis, itu juga benda yang haram. Itulah saja isu halal dan haram dari aspek kewangan dan ekonomi Islam. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Fazilah dan juga rakan-rakan sekelas saya. Saya akan menerangkan tentang etika dan moral bagi tajuk kumpulan saya, iaitu impak Islam terhadap ekonomi. Nilai etika yang pertama ialah tauhid. Tauhid dari segi bahasa bermaksud tunggal ataupun satu, manakala dari segi syarak pula mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah serta meyakini melalui zat, sifat-sifat dan perbuatannya. Ini bermaksud kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, segala aktiviti-aktiviti ekonomi yang kita lakukan perlu berdasarkan atas satu niat, itu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah satu. Manakala nilai yang kedua ialah keadilan. Perkataan adil itu sendiri berasal daripada perkataan ad yang berbawa maksud pertama, meluruskan atau duduk secara lurus, atau ataupun maksud lain bagi perkataan ad itu sendiri ialah menyeimbangkan atau mengimbangi. Ini bermaksud dalam ekonomi kita ada zakat, wakaf, atau contoh lain ialah pembahagian harta, iaitu faraid. Ini kita perlu memastikan bahawa pembahagian kewangan tersebut atau pembahagian harta tersebut perlulah bersikap adil supaya semua masyarakat dapat merasakan pendapatan tersebut. Yang ketiga ialah kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak bermaksud maksud kita sebagai manusia, kita mempunyai kebebasan untuk menjalani kehidupan harian, termasuk melakukan aktiviti dalam ekonomi. Namun kita perlu memastikan bahawa kebebasan tersebut ialah tidak mutlak dan perlulah berlandaskan hukum syariah Islam dan tidak terpesong kepada perkara-perkara lain yang mendatangkan riba ataupun was-was. Manakala nilai etika yang keempat ialah bertanggungjawab. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sekali lagi, ia membawa maksud seperti kerja atau tugas yang mesti dilakukan, atau maksud yang lebih ringkas ialah kewajipan. Kita sebagai manusia apabila melakukan aktiviti dalam ekonomi, kita perlu menerapkan nilai bertanggungjawab dalam diri kita supaya apabila sesuatu berlaku, kita akan berasa tanggungjawab untuk mengambil tanggungjawab tersebut untuk menyelesaikan masalah yang telah berlaku. Manakala nilai-nilai etika ini perlu diterapkan kerana untuk mencapai objektif-objektif tertentu seperti memenuhi keperluan asas bagi semua masyarakat. Keadilan juga dapat dilakukan dalam pengagihan kekayaan dan pendapatan di kalangan masyarakat sendiri, dan juga ekonomi negara akan bertumbuh dengan pesat dan menjaga kestabilan ekonomi negara. So secara kesimpulannya,
Nilai-nilai etika yang moral yang telah dijelaskan sebelum ini secara tidak langsung juga berkait rapat dengan nilai-nilai Islam. Semua kegiatan ekonomi dari segi kewangan, wakaf, zakat dan juga Baitul Mal, iaitu fungsi Baitul Mal itu sendiri perlulah berteraskan kepada nilai-nilai etika tersebut supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini merupakan satu pendekatan yang dapat menjelaskan perbezaan antara sistem ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi komersial. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah syumul, menyeluruh, multidimensi dan juga bersepadu antara kerohanian dan kebendaan. Melalui sistem kewangan Islam, kita dapat mencapai keadilan, keseimbangan dan juga pengagihan pendapatan kekayaan dalam Islam yang tertakluk kepada konsep maslahat dan prinsip maqasid al-syariah. Sebagai contoh, sistem perbankan Islam yang menyatakan bahawa tiada unsur-unsur faedah dan bunga hutang yang dapat dielakkan oleh umat Islam bagi mengelakkan daripada mereka mengalami kesusahan di masa akan datang. Selain itu juga, wakaf, Baitul Mal dan juga zakat disediakan untuk umat Islam dijadikan sebagai bantuan kepada mereka. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Wassalam.